Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. 70, masalah yang ke-70. Qala al-mu'allif rahimahullah, sembahyang di atas hamparan bagaimana hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmidzi pada hadisnya, qala wa nadaha bisatalana wa nudiha bisatun lana fa shalla alaih. Kata Anas, dan direnjiskan air akan hamparan kami supaya lembut ia. Maka kemudian daripada sudah direnjis itu, sembahyanglah Nabi di atasnya. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW salat di atas hamparan, yakni Nabi tidak sujud terus ke lantai. Ada sesuatu yang melapik baginda Nabi. Lalu kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Abu Isa, bermula hadis Anas itu hadis hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmu, yakni para ulama daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu tiada memikir mereka itu akan salah sembahyang di atas hamparan bulu dan tikar daun tamar. Mana para ulama, majoriti para ulama membenarkan atau mengharuskan salat di atas tikar, tidak terus di atas lantai. Tapi ada sesuatu yang melapik seseorang yang menunaikan salat. Perkara itu dibenarkan kerana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dialah berkata Ahmad dan Ishaq, yakni dengan pandangan harus seseorang menunaikan salat di atas tikar, itulah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq, demikian juga pandangan majoriti para ulama. 71, masalah sembahyang di atas bulu, apa hukumnya? Tadi dia sebut tentang hamparan. Sekarang ni bagaimana kalau hamparan itu berbulu? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada namirah. Namirah ni hamparan yang berbulu, daripada suf, dari kain yang berbulu. Dia agak selesa hamparan tu. Nabi pernah salat di atas namirah, dan namirah itu bulu, kata Syekh Idris terjemahkan perkataan Imam Syafi'i. Dia kata namirah itu bulu, maka tiada mengapa bahawa sembahyang seorang itu pada bulu. Jadi kita sekarang ni salat di atas kapet tak ada masalah. Yakni suf, iaitu sya'run. Sya'run ni rambut, bulu lah. Orang Arab sebut rambut tu sya'run, bulu pun sya'run juga. Dan wabar ni, wallahu alam, setahu saya wabar ni hamparan yang ada bulu tapi kurang sikit dari sya'run. Sya'run tu bulu banyak, situ dia dah apa? Bulu unta. Wabar boleh jadi bulu unta juga. Tapi kadang-kadang wabar merujuk kepada hamparan yang ada bulu yang lebih sedikit, manakala sya'run bulu yang lebih banyak. Bulu sya'run dia terjemah apa? Tak sebut. Dan sembahyang atasnya. Jadi Nabi pernah salat di atas hamparan yang ada sya'run, ada bulu, dan satu lagi ada wabar. Wabar boleh dimaksudkan dengan bulu unta, boleh juga maksudkan kepada hamparan yang ada bulu kurang sikit daripada sya'ar. Kata Nawawi di dalam syarah Muslim, harus sembahyang atas suatu yang mendinding antaranya dan antara bumi. Jadi ada sesuatu yang lapik kita, tak terus di atas bumi, daripada kain dan tikar dan bulu dan lain daripada yang demikian itu. Apa-apa saja hamparan, selagi dia suci, maka boleh kita salat di atasnya. Tak semestinya kita kena salat di atas bumi. Barangkali ada orang kata, Ustaz, saya nak tanya kepada Ustaz, bukankah masjid Rasulullah itu tidak berkapet? Sabit di dalam hadis Nabi SAW sujud selepas salat berpasir muka Nabi, disebabkan Nabi sujud di atas pasir. Kenapa kita sujud di atas kapet? Maka kita jawab, Nabi SAW pernah juga salat di atas hamparan. Sama ada hamparan tikar, seperti yang disebut tikar daripada daun tamar,
Ada juga Nabi SAW pernah sujud, pernah salat di atas hamparan yang berbulu, yang disebut sebagai namirah. Sama ada bulu tu banyak ataupun bulu tu sedikit ataupun bulu tu daripada bulu unta. Semua tu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dalam nak tahu hukum, kita kena semak banyak hadis. Tak cukup dengan hanya satu hadis lalu kita buat kesimpulan hukum. Tak cukup. Antara perkara yang saya berpandangan perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita, iaitulah kita tak nafikan kita tak boleh halang budak-budak mari ke masjid. Kita tak nafikan perkara itu. Budak-budak kena bagi mereka datang ke masjid. Tapi bukan bermaksud kita menjadikan masjid seperti taman permainan. Masjid bukan taman permainan. Masjid adalah masjid. Nabi SAW telah melarang diadakan jual beli di dalam masjid. Nabi juga larang daripada masjid ini hiruk pikuk seperti pasar. Maka demikian, keadaan masjid perlu dipelihara. Tempat untuk beribadat, berzikir, tempat orang dapat khusyuk. Terutamanya waktu-waktu orang ibadat. Tak boleh dengan sengaja diganggu. Bukankah kita semua tahu, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, kullukum munajin rabbah. Semua kamu sedang bermunajat kepada Tuhannya ketika di dalam salat. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da bil qira'ah. Maka jangan sebahagian kamu mengganggu orang lain yang sedang bermunajat dengan dia baca kuat di dalam salat. Itu baca Al-Quran dalam salat kuat Nabi larang. Bagaimana kalau kita memasukkan sesuatu yang boleh mengganggu orang salat? Tak boleh. Ada orang kata, Ustaz, bukankah Hasan dan Husain pernah masuk ke dalam masjid dan duduk di atas Nabi ketika Nabi salat? Kita kata, ya, memang ada hadis tu. Tetapi adakah perkara itu berlaku selalu? Tak selalu berlaku. Dalam beberapa kes sahaja. Bukan menunjukkan masjid di zaman Nabi itu riuh rendah dengan suara kanak-kanak. Tak semestinya begitu. Tak semestinya begitu. Bahkan Nabi telah melarang mewujudkan suasana hiruk pikuk pasar. Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Kerana itu tidak diganggu orang yang menunaikan salat. Tapi kalau ada orang dia tak ada siapa nak jaga anak, dia bawa ke masjid, anak dia buat bising, itu benda yang diberi kemaafan lah. Sekali-sekala. Tapi bukan dijadikan masjid seperti taman permainan. Saya secara peribadi juga tak setuju orang buat playground dalam kawasan masjid. Maksudnya dalam hall, tempat semayang, tempat salat. Di hujung tu, dia buat satu sudut untuk budak-budak bermain di situ. Ada apa? Gelunsur kan? Papan gelunsur. Macam mana masjid? Masjid adalah masjid. Masjid yang tempat dimuliakan. Orang yang hendak datang ke masjid, nak bawa anak dia adalah dengan tujuan mendidik anak dia supaya membiasakan diri ke masjid. Kalau budak tu dah faham, dia kena ajak anak dia. Ni masjid, tempat tak boleh bermain. Tempat yang mulia. Jangan ganggu orang yang sedang beribadat. Dia kena pesan macam tu. Baru dia bawa. Tapi kalau kita dah pesan, tengok-tengok anak kita dah main, dia tengok ada kawan, dia pun buat bising sekali. Tak apalah, sekali-sekala dia pun budak, itu diberi kemaafan lah. Tapi bukan dijadikan semua bawa main anak, lepas anak untuk bermain di masjid. Tak boleh itu. Mengganggu orang lain yang hendak menunaikan salat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kat mana tadi? Kata Nawawi di dalam syarah Muslim, harus sembahyang atas sesuatu yang mendinding antaranya dan antara bumi daripada kain dan tika dan bulu dan lain daripada yang demikian itu. Dan sama ada tumbuhan daripada bumi, betul? Sama ada tumbuhan daripada bumi atau bukan tumbuhan. Inilah hukum pada mazhab kita Syafi'i dan Jumhur. Tapi dengan syarat, hamparan itu bukan dari kalangan benda yang najis. Dan telah berkata Al-Qadi rahimahullahu ta'ala, biasanya Al-Qadi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi adalah Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, adapun barang yang tumbuh daripada bumi maka tiada makruh padanya, dan adapun hamparan dan permadani
hamparan dan permadani dan lainnya daripada barang yang bukan ia tumbuhan daripada bumi, maka sah sembahyang padanya dengan ijma'. Sepakat ke semua para ulama sah menunaikan salat di atas permadani, sama ada dari sumber bumi ataupun bukan. Tetapi bumi lebih afdal. Tetapi kalau salat di atas bumi lebih afdal daripadanya, melainkan kerana hajat panas atau sejuk, atau seumpama keduanya, kerana bahawasanya sembahyang itu rahsianya tawadhu' dan khudu'. Paling afdal sekali kita salat di atas bumi kalau tak ada apa-apa halangan seperti sejuk ataupun panas. Masyarakat kita ada halangan, negara kita ni hujan apa semua kan, mengganggu. Jadi kita salat di atas kapet dan seumpamanya. Kenapa para ulama sebut yang afdalnya di atas bumi? Kerana asas salat itu adalah menzahirkan tawadhu' dan khudu'. Tawadhu' rendah diri, menzahirkan rendah diri kita kepada Allah, dan menzahirkan khudu'. Khudu' ni rendah juga, rasa rendah diri dan hina diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla a'lam, kata Imam Nawawi. Di dalam akhir bab sutratul musalli wan nadbi ila salati ila akhirih, bagi syarah Muslim. Nukilan perkataan Nawawi itu Syekh Idris ambil daripada bab yang disebut itu di dalam syarah Sahih Muslim. 72, masalah sembahyang di atas kulit, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Um, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihab dubir faqad tahur. Artinya barang apa kulit disamak, maka sungguhnya sucilah ia. Maka tiadalah mengapa sembahyang pada kulit bangkai dan kulit binatang buas seperti harimau, singa dan serigala dan sebagainya. Dengar tu. Boleh salat di atas kulit dengan syarat dubir telah disamak. Samak dubir yang dimaksudkannya itulah buang lendir-lendir yang ada pada kulit tu. Bila dibuang lendir-lendir yang ada pada kulit dan kulit itu tidak membusuk, maka boleh salat di atas kulit tersebut, sama ada kulit itu dari kulit harimau, singa, serigala dan sebagainya. Harimau boleh makan tuan-tuan? Harimau harimau tak boleh makan, haram. Tapi kulit dia boleh guna. Setelah disamak, kulit dia tidak dihukum najis, tapi tak boleh makan. Jangan nanti pergi makan kulit harimau pula. Dia hanya suci selain dari makan lah, boleh digunakan untuk salat. Kulit harimau, kulit singa, kulit serigala apabila telah disamak, maka suci. Kemudian kata dia, hilang tempat baca. Serigala dan sebagainya. Dan tiada mengapa sembahyang pada kulit yang mempunyai nyawa. Betul? Dan tidak mengapa sembahyang pada kulit yang mempunyai nyawa apabila dimasak, melainkan anjing dan melainkan ni masak, min alif sin qaf. Dia tulis apa? Tak apa, kita baca terus tengok. Pada kulit yang mempunyai nyawa apabila ditulis itu disamak, melainkan anjing dan babi. Macam saya terang tadilah, kalau kita kata yang tu betul lah, disamak. Tapi kalau di sini hak Jawi ni ditulis dal mim alif sin qaf, dimasak. Wallahu a'lam. Tadi kita baca berikut ini. Tapi asal perbincangan tentang kulit disamak lah, bukan kulit dimasak. Mungkin ada kesilapan pada percetakan. 73, masalah sembahyang di atas kulit tiada, dia tulis bermasak lagi. Barangkali bersamak. Tiada bersama, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan boleh sembahyang dalam kulit ataupun pada kulit tiap-tiap binatang yang bersembelih. Betul? Yang dimakan dagingnya, dan jika belum bersamak sekalipun.
Dan adapun barang yang tiada dimakan dagingnya, maka bersembelih atau tiada bersembelih bersamaan jua, tiada menyucikan dia melainkan sama. Di bawah ni dia tulis sama. Disilap pada ejaan yang atas tu, bukan masak tetapi sama. Cerita dia berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi, barang haiwan yang boleh dimakan, haiwan yang boleh dimakan seperti lembu, bila disamak, maka kulit itu boleh digunakan. Sekalipun belum, bila disembelih, kulit itu boleh digunakan, yakni tak ada hukum najis kalau tak ada najis. Sekalipun belum disamak. Tapi kalau haiwan yang tak dimakan dagingnya, tak boleh guna kulit dia, sekalipun disembelih. Kerana perbuatan menyembelih harimau tidak menjadikan daging harimau itu halal. Jadi kulit dia tak boleh guna lagi, melainkan setelah disamak. Itu maksud dia. Tapi kalau kita sembelih lembu, daging lembu tu menjadi halal dengan sembelihan. Maka hilang hukum najis pada kulit daging lembu. Oleh kerana itu, kulit itu boleh terus guna untuk salat. Kalau kita sebut dari sudut boleh ataupun tidak lah. Sesuai tak sesuai itu nombor dua. Sekarang ni dari sudut hukum boleh ke tak boleh? Jawapan dia, boleh. Kerana kulit itu telah menjadi suci dengan disembelih. Kulit apa? Kulit haiwan yang halal dimakan, seperti lembu atau seumpamanya, unta atau seumpamanya. Tapi kalau harimau, singa, sekalipun kita sembelih, tak boleh lagi kita guna kulit dia, kerana kulit dan dagingnya tidak menjadi halal, melainkan kulitnya bertukar menjadi suci dengan disamak. Hilang hukum najis pada kulit. Itu maksud dia. 74 masalah kulit binatang yang disembelih yang dimakan dagingnya, bolehkah dimakan kulitnya? Binatang yang disembelih halal dagingnya dengan sembelihan, bagaimana pula kulitnya? Bolehkah dimakan? Kata Imam Syafi'i, dan bermula kulit binatang yang bersembelih yang dimakan dagingnya, halal dimakan kulitnya, dan jika ketiadaan disamak sekalipun, boleh makan. Sekarang ni orang buat kulit apa? Kulit lembu makan kan? Sedap tuan-tuan? Sedap, saya pernah try, sedap. Pandai, orang yang pandai buat tu memang sedap, lembut je. Tengok tu macam tak selera, tapi bila makan nak lagi. Sedap. 75. Masalah kulit dipotong dari binatang hidup, sucikah ia? Lembu hidup lagi. Nak makan seorang aja. Nak sembelih kita kata tak padan sangat, besar sangat, aku seorang, dua orang dengan isteri nak makan di rumah. Lepas tu dia buat apa? Dia potong ekor lembu, buat sup ekor untuk dia dengan isteri di rumah. Boleh ke tak boleh? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan barang yang dipotong daripada kulit binatang yang dimakan dagingnya dan binatang yang tiada dimakan dagingnya, maka ialah bangkai, tiada suci melainkan dengan samak. Kulit itu kalau samak, dihilang kenajisan dia, tetapi kekal haram dimakan. Haram dimakan. 76. Ini saya ingat asas ni, kalau tak jelas nanti boleh tanya. Masalah sembahyang kain najis, apa hukumnya? Betul, kain najis. Kata Al-Muzani. Al-Muzani ni salah seorang anak murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Muzani, anak murid yang betul-betul mengaji dengan Imam Syafi'i, hidup sezaman dan mengaji dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani. Kata beliau, telah berkata Syafi'i, dan jikalau sembahyang seorang dalam kainnya, yakni pada kainnya, dengan kainnya, yang najis daripada darah atau nanah, pada halnya sedikit, seumpama darah kutu anjing, dan barang yang dimaafkan dia daripadanya, nescaya tiada mengulang ia akan sembahyangnya. Siapa yang salat guna pakaian, pada pakaiannya ada najis, tetapi kena ingat syarat yang diletakkan di sini, iaitulah pada hal sedikit, dia mesti sedikit.
Dia salat, dia tengok ada pada pakaian ada darah yang sedikit, nanah yang sedikit, nanah najis tuan-tuan. Darah najis, nanah najis. Demikian juga air bisa tu najis. Terutamanya air bisa yang telah berubah warna ya. Macam mana? Mengalir. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak dia membatalkan salat. Seperti yang disebut oleh Syekh Idris, darah yang sedikit, nanah yang sedikit kena pada pakaian, ditunaikan salat dengan pakaian tersebut, tidak disuruh ulang salat tersebut kerana sedikit. Cuma para ulama berbeza pandangan, sedikit itu banyak mana. Wallahu ta'ala alam, majoriti para ulama beranggapan yang dikatakan sedikit itu dirujuk kepada uruf. Masyarakat beranggapan itu sedikit ke banyak. Kalau masyarakat kata ni sedikit ni, kira sedikit. Tapi kalau semua orang kata banyak ni, kira banyak, kena ulang salat. Dia begitu. Dan jika adalah najis itu banyak atau sedikit daripada kencing atau tahi atau arak, kerana arak najis di sisi ulama mazhab Syafi'i, dan barang yang pada makna yang demikian itu, yakni najis juga tapi sedikit, nescaya apa tu, dan jika adalah najis itu banyak, ni kalau banyak, dan jika najis itu banyak atau sedikit, dan jika adalah najis itu banyak atau sedikit daripada kencing atau tahi atau arak, dan barang yang pada makna yang demikian itu, nescaya mengulang ia akan sembahyangnya di dalam waktu atau di luar waktunya. Jadi para ulama membezakan antara najis yang sukar untuk dielak seperti darah dan nanah. Yang sukar nak elak, kerap kita kena darah, kadang-kadang darah nyamuk, kadang-kadang ada orang luka. Badan manusia tak selamat daripada luka. Jadi bila dah kerap ada luka, barangkali ada darah, ada nanah, benda yang tak boleh dielak, sukar untuk dielakkan. Jadi benda yang sukar untuk dielakkan, najis yang sedikit diberi kemaafan, najis yang banyak batal salat. Tapi kalau najis yang boleh dielakkan, seperti najis kencing, najis apa disebut tadi, berak, najis anjing, disebutkan najis anjing, benda yang bukan ada pada kita ataupun kita boleh elak perkara tu, kalau sedikit pun membatalkan salat, banyak pun membatalkan salat. Itu yang disebut oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dinukilkan daripada perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Sama ada masih ada waktu ataupun di luar waktu. Katalah seseorang menunaikan salat, kemudian tengok-tengok pada pakaian dia ada najis berak. Ada najis berak. Lalu dia kena qada salat tersebut, sama ada sedikit maupun banyak, sama ada masih ada waktu yang berbaki ataupun telah habis waktu yang berbaki. Itu pandangan ulama Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. 77 masalah. Sembahyang pada sutra apa hukumnya? Kata Syafi'i rahimahullah, dan ditegahkan sekalian laki-laki memakai sutra, maka barang siapa sembahyang padanya daripada mereka itu, yakni dari kalangan orang lelaki, tiadalah diulang sembahyangnya. Siapa yang salat menggunakan pakaian sutra, salat dia sah, tapi dikira berdosa kerana melanggar melanggar tegahan Nabi. Kerana apa sah? Kenapa tak perlu ulang? Kerana bahawasanya bukan ia najis, sutra itu tak najis, tapi diharamkan untuk orang lelaki. Dan hanya sahaja ta'abbud, perintah ataupun larangan orang lelaki dari memakai sutra. Larangan sebab apa? Sebab najis? Bukan. Sebab apa? Kata Al-Imam Syafi'i, disebabkan ta'abbud. Apa dia sebabkan ta'abbud? Sebab tak ibadat. Perintah suruh taat kerana ibadat. Tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa. Itu maksudnya, dan hanya sahaja ta'abbud.
Dan segala perempuan boleh memakai akan sutera itu dan sembahyang di dalamnya. Manakala orang perempuan boleh pakai sutera, maka boleh juga mereka solat dengan memakai pakaian sutera. Tak ada hukum dosa. Orang lelaki berdosa memakai sutera, sama ada di luar salat maupun ketika salat, tetapi salat dia tidak perlu diulang. Sah salat yang ditunaikan tersebut. 78 masalah sembahyang laki-laki yang memakai emas, apa hukumnya? Pakai emas pula, tadi pakai sutera. Ini pakai emas. Kata Syafi'i, dan ditegahkan sekalian laki-laki memakai emas. Cincin atau bukan cincin. Maka jikalau memakai mereka itu akan dia, yang ini memakai emas, kemudian dibawa akan dia sembahyang, pakai emas kemudian bawa dalam sembahyang, nescaya adalah mereka itu jahat namanya. Betul? Nescaya mereka itu jahat namanya. Kalau dalam bahasa Arab, orang fasik, orang jahat, orang yang tak patuh kepada perintah Allah. Mereka itu jahat namanya dengan sebab memakainya lagi, betul ya? Memakainya lagi, betul, lagi derhaka jika tahu kan tegahnya. Terutamanya kalau dia tahu Nabi telah melarang orang lelaki dari memakai emas, tiba-tiba dia pakai juga, maka orang yang seperti ini orang jahat. Orang seperti ini orang jahat, derhaka kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada atas mereka itu ulang sembahyang, akan tetapi kalau mereka sembahyang dalam keadaan memakai emas, apa hukum solat mereka? Jawapan dia sah, tidak perlu diulang, kerana bahawasanya bukannya ia jumlah daripada segala benda yang najis, kerana emas itu tidak termasuk dalam kumpulan benda najis, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi tuan-tuan tahu, kalau ada orang dia sembahyang pakai emas, dia buat dosa dalam sembahyang dia, tetapi salat dia sah. Dan segala perempuan itu boleh ia sembahyang dengan memakai emas. Manakala orang perempuan tak ada masalah sembahyang, ada rantai emas di lehernya, ada subang emas di telinganya, ada cincin emas atau gelang emas di tangannya, tak ada masalah. Tapi orang lelaki berdosa, salat sah. Ada soalan setakat ni sebelum masuk bab baru. Babu ma jaa fi salati fil hitan. 79. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sembahyang di dalam kebun-kebun. Hitan, kebun. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahawasanya sembahyang di dalam kebun-kebun itu boleh dikerjakan dia, kerana Nabi ada memperbuat yang demikian itu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Hadisnya begini: An Mu'adz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu as-salata fil hitan. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sukakan sembahyang di dalam hitan kerana sunyinya daripada orang. Kata Abu Dawud, dikehendaki dengan hitan di sini ialah kebun-kebun. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Mu'adz ini ialah hadis gharib. Apapun, hadis menunjukkan boleh salat dalam kebun, asalkan tahu kiblatnya, asalkan tidak ada najis. Boleh nak? Babu ma jaa fi sutratil musalli. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tutupan orang yang sembahyang di hadapannya. Sutra. Sutra tahu kan? Sutra kita letak sesuatu sebagai tanda ini kawasan kita nak salat. Syekh Idris dia terjemah sebagai tutupan orang yang sembahyang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seorang yang hendak sembahyang fardu atau sunat di tengah, seorang yang hendak sembahyang fardu atau sunat di tengah lapang, betul? Di tengah lapang, yakni di tempat tiada berdinding di hadapannya daripada sesuatu, maka sayugialah, betul? Sayugialah ditaruh dinding seperti kenyataan di dalam masalah yang akan datang itu, supaya terpelihara ia daripada seseorang yang tiada harus
menempuhi di hadapannya masa sembahyangnya. Asalnya seseorang tak boleh lalu di hadapan orang yang sedang menunaikan salat. Jadi orang yang menunaikan salat disuruh, dianjurkan dengan anjuran sunat berdasarkan pandangan majoriti ulama untuk meletakkan sesuatu menghalang dia dari orang yang lalu di hadapan dia. Maka demikian itulah disuruh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini. An Talhah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhkhirar rahli." Mithla muakhkhira ar-rahli falyusalli. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Talhah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila menghantar seorang daripada kamu di hadapannya seumpama tinggi jungkit buritan pelana, betul? Tinggi jungkit buritan pelana pelana unta, maka hendaklah sembahyang dia. Maksudnya Nabi SAW sebut, seseorang kalau diletak di hadapan dia sesuatu yang pada kadar tinggi pelana unta. Pelana kita sebut kan, sesuatu yang diletak di atas belakang haiwan untuk diduduk atasnya. Itu pelana unta. Kemudian Nabi sebut wala yubali man marra wara'a dhalik, dan jangan ambil peduli orang yang melalui di belakang, yakni di balik apa tu? Di balik sana barang yang dihantarkan itu. Maksudnya kalau kita letak pelana sesuatu di hadapan kita, dalam hadis sebut pelana unta, ataupun sesuatu yang pada kadar pelana unta tu, siapa yang lalu di hadapan sana, biar pergi ke dia, jangan kacau dia. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah, daripada Sahal ibnu Abi, saya ingat Khathamah ni, itu dia tulis apa? Hatmah. Sahal ibnu Abi Hatmah dan Ibnu Umar dan Saburah ibnu Ma'bad dan Abi Juhaifah dan Aisyah. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Talhah ini ialah hadis hasan lagi sahih, intaha, dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya pada kitab As-Salah. Dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW ada memerintahkan orang Islam, siapa yang hendak salat, supaya dia letak sesuatu pada kadar pelana unta di hadapan dia salat. Lalu jangan dipedulikan sesiapa yang lalu selepas daripada itu. Hadis yang ini sebut begitu. 81 masalah dindingan atau dindingnya. Dindingan di hadapan orang yang sembahyang, bagaimana hukumnya? Apa hukum letak sutrah tu? Kata Nawawi di dalam syarah Muslim, dan pada hadis di dalam masalah 80 itu menunjukkan sunat menghantarkan ataupun meletakkan dindingan di hadapan seorang sembahyang. Maka kenyataan bahawasanya sekurang dindingan itu setinggi buritan pelana unta, yakni setinggi saiz pelana unta, dan iaitu 2/3 hasta. Kadar dia adalah 2/3 hasta. Kita tegakkan hasta, bahagi 3 bahagian, 2/3, lebih kurang kat sini tinggi dia. Tinggi pelana unta tu lebih kurang tinggi sinilah. Kalau kita buat 2/3 bahagian hasta kita, maka lebih kurang di sinilah. Itu kadarnya. Apa hukum letak sesuatu di hadapan ketika kita salat? Hukum dia sunat. Itu pandangan majoriti. Itu pandangan majoriti ulama. Ada pandangan minoriti yang mengatakan wajib. Antara ulama kemudian yang mengatakan wajib, iaitulah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia kata letak sutrah tu wajib. Akan tetapi wallahu taala alam, majoriti kata sunat, disebabkan ada isyarat lain yang menunjukkan hukum tu adalah sunat. Kemudian 82 masalah dindingan di hadapan orang yang sembahyang itu apa ia? Kata Imam Nawawi, dan berhasil nama dindingan itu dengan apa suatu yang didirikan di hadapannya seorang yang sembahyang itu. Maka jika tiada didapati tungkat atau kayu sebagai tungkat, bolehlah dikumpul-kumpul batu atau tanah atau apa tu?
mata bendanya, atau mata bendanya timbunkan di hadapan tempat sembahyangnya, dan jika tiada batu, tanah atau mata benda, maka hendaklah bentingkan tikar sembahyang, dan jika tiada pula tikar atau suatu lapik bagi sembahyang, maka hendaklah guris akan satu gurisan di hadapannya, intaha. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan boleh membuat garisan. Kalau tak ada apa-apa, kita buat garisan. Masjid kita, insya-Allah masjid pada hari ini ada sah. Kita jadikan garisan sah itu sebagai sutrah, batasan untuk menanda itu kawasan kita salat. Itu kawasan kita salat. 83. Masalah dindingan di hadapan orang sembahyang itu apakah gunanya? Kata Imam Nawawi, bermula hikmah disuruh syarak meletakkan dindingan di hadapan seorang yang sembahyang itu ialah menegahkan mata orang yang sembahyang daripada memandang barang yang di balik sana dinding itu, dan pula menegahkan orang-orang menempuhi di hadapannya. Maka dengan dialah menjadikan sebagai sempadan tempat sembahyang. Wallahu ta'ala alam. Yang saya faham, peranan sutrah itu yang terakhir saya itu yang disebut, iaitulah tujuan dia adalah untuk menjadikan sebagai sempadan tempat sembahyang. Adapun nak bagi orang sembahyang tak boleh nak tengok, sutrah tu kecil sangat. Kalau kita letak sesuatu pada 2/3 hasta, kita nampak orang lalu. Kalau kita letak tombak, kita letak siapa pun, kita nampak siapa yang lalu di hadapan kita. Oleh kerana itu, sebab yang jelas ialah nak bagi tahu itulah sempadan tempat sembahyang, di mana seseorang bila dia nak salat, dia buat sempadan, maka antara dia dengan sempadan itu, dia ada hak terhadap kawasan tersebut. Maka tak boleh ada orang lain yang datang menceroboh kawasan yang agama telah beri hak kepada dia, kerana pada ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama telah beri hak kawasan itu kepada dia kerana dia nak bermunajat. Siapa yang datang kacau kawasan dia bermunajat, seperti orang itu seperti tidak memuliakan orang yang salat, dan tidak memuliakan zat yang disembah dan diajukan salat kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab yang jelas yang boleh kita faham. Kawasan tu, sutrah tu berperanan penanda sempadan tempat sembahyang, itu saja. Sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau ada seorang sembahyang di saf yang ke-7, yang ke-5, takkan kita tak boleh keluar di pintu sini, dia tak buat sutrah katakan. Takkan kita tak boleh keluar pintu ni, kita tak ganggu dia apa pun, jauh. Salah sebahagian orang yang beranggapan, orang Melayu dulu faham, kalau ada orang sembahyang sepanjang depan tu sembahyang, dia sembahyang tu kita tak boleh lalu kalau dia tak sutrah. Oh, teruk macam tu. Macam mana macam tu? Contoh dia sembahyang, tengok ni saf 1, 2, 3, 4, 5. Dia salat pada saf yang ke-5. Takkan kita nak keluar pintu ni, tak boleh. Jauh sangat dari kawasan dia nak salat. Tujuan sutrah tu untuk bagi tahu kepada orang, ini kawasan yang aku perlukan. Jangan kacau, kerana aku nak bermunajat kepada Allah. Itulah sebab yang boleh kita faham secara jelas yang disebut oleh para fuqaha. 84. Masalah dindingan dengan gurisan di hadapan tempat sembahyang, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, dan telah mengambil dalil oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala dengan ini hadis. Di dalam masalah 80 itu, atas gurisan di hadapan orang sembahyang itu tiada memadai, jadikan dindingan. Al-Qadhi Iyad berpandangan tak boleh guris tu tak cukup, garisan tak cukup. Disebabkan apa? Disebabkan hadis yang kita baca di awal tadi, yang menunjukkan Nabi buat sutrah dengan sesuatu yang pada paras pelana unta, 2/3 hasta. Jadi Al-Qadhi Iyad berdasarkan hadis itu, dia kata mesti dengan paras itu. Katanya, dan jika ada datang hadisnya sekalipun dan mengambil dengan dia oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, maka iaitu da'if. Demikianlah juga pandangan yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Biasalah tuan-tuan, para ulama bila ada hadis, sebahagian mereka akan memahami hadis itu secara zahir. Akan tetapi untuk kita katakan sutrah itu, takkan Nabi jadikan saiz pelana unta tu sebagai ibadat.
Sukarlah untuk kita faham begitu. Sekalipun begitu, bila ada ulama sebut, maka kita hormat pandangan itu kerana yang menyebutnya adalah ulama, kerana mereka lebih jauh faham daripada kita. Akan tetapi ulama itu bukan al-qadiyya seorang sahaja. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi juga ulama. Maka kita timbang, kita ukur mana satu yang pada pemahaman kita lebih dekat dengan maksud Nabi dan lebih sesuai untuk diamalkan pada zaman kita, maka kita ambil pandangan tersebut. Lebih mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. 85 masalah dindingan gurisan itu, bagaimana kelakuan gurisnya. Macam mana bentuk garisan itu. Kata Nawawi, dan telah bersalah-salahan ulama pada kelakuan gurisan itu. Kata qila, diguris melengkung sebagai mihrab. Macam mihrab, dia buat melengkung begitu. Sebahagian kata begitu. Dan kata qila, lurus di hadapan seorang yang sembahyang itu ke kiblat. Dan kata qila, guris dari kanan ke kiri. Ada yang kata guris ke depan, ada yang kata melengkung, ada yang kata straight, kanan ke kiri. Kata Nawawi, telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan tiada memikir Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan tiada kebanyakan fuqaha akan hukum memada dindingan gurisan itu. Imam Malik dan sebahagian ulama tak melihat perkara itu, tak sebut pun perkara itu dalam masalah sutrah. Akan tetapi setahu saya Al-Imam Syafi'i sebut. Al-Imam Syafi'i sebut, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan syarat kerana ada satu hadis yang menyebut lafaznya lebih kurang falyakhuttu khattan. Siapa yang tak ada sesuatu untuk dibuat sutrah, Nabi kata, maka hendaklah dia garis satu garisan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, kalau hadis ini sahih, maka itulah fatwa aku. Akan tetapi alhamdulillah, setahu saya Dr. Bakar Abu Zaid dia ada buat satu kitab pandangan Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i kaitkan dengan kalau hadis itu sahih. Maka beliau telah buktikan hadis yang Nabi kata, siapa yang tak ada sesuatu yang boleh dibuat sutrah, maka hendaklah dia membuat garisan, satu garisan di hadapannya untuk dia salat. Hadis itu maqbul, diterima dari Nabi, ataupun telah dipastikan benar-benar datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu boleh buat garisan. Kerana itu saya sebut tadi, garisan sah ni kita anggap sutrah juga. Tanda itu kawasan yang kita hendak tunaikan salat, kawasan yang hendak kita gunakan untuk salat kepada Allah. 86 masalah dindingan imam, adakah jadi ia dindingan makmum? Ya saudaraku, satu kumpulan orang yang sembahyang berjamaah di tengah lapangan, kemudian ditaruh di hadapan imamnya dindingan daripada tungkat berpacak atau seumpamanya. Adakah makmumnya semuanya hendak ada dindingan pula tiap-tiap orangnya? Kita berhenti seketika untuk azan. Baik, hadis yang saya maksudkan tadi, iaitulah Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih, dinilai sahih oleh sebahagian ulama. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Fa in lam yajid falyansib 'asan. Fa in lam yajid falyakhuttu khattan. Yang saya sebut tadi, falyakhuttu khattan thumma la yadurruhu ma marra amamah. Yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu menunaikan salat, maka hendaklah dijadikan, diadakan sesuatu di hadapannya, hendaklah diadakan sesuatu di hadapannya sebagai sutrah. Fa in lam yajid, maka kalau dia tak dapati apa-apa yang boleh dijadikan sutrah, falyansib 'asan, maka dia tegakkan tongkat dia. Kan orang dahulu kerap bawa tongkat untuk kegunaan dia. Fa in lam yajid, kalau tak ada tongkat, falyakhuttu khattan, dia gariskan satu garisan, Nabi sebut. Thumma la yadurruhu ma marra amamah, kemudian tidak mengapa apa-apa yang lalu di hadapan garisan tersebut. Itu hadis dia. Baik, tadi Syekh Idris Al-Nabawi, bab yang kita berhenti tadi, menyebut tentang sutrah bagi salat berjamaah. Apakah cukup sutrah di hadapan makmum sahaja, ataupun di hadapan imam sahaja, ataupun setiap makmum juga dianjurkan untuk membuat sutrah? Lalu dia jawab, dia kata al-jawab, telah berkata Abu Isa At-Tirmidzi dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 80 itu, kita baca di awal tadi, di sisi ahli ilmu, dan berkata mereka itu bermula dindingan imam itu ialah menjadi dindingan makmumnya intaha. Yakni makmum tak perlu letak sutrah.
Cukup dengan imam letak sutrah, cukup. Makmum tak perlu. Maka tiadalah berhajat sekalian makmum itu kepada dindingan dengan sebab imamnya sudah berdindingan. Imam dah buat, cukup. Tak perlu lagi kita buat. Oleh kerana itu, kalau sesiapa yang batal wuduk dia ketika dia salat berjamaah, dia di dalam saf, dia boleh segera keluar lalu di hadapan orang salat. Boleh. Jangan dia tunggu sampai habis pula. Dia salat Jumaat, duduk sah depan ataupun sah kedua. Allahu Akbar. Baru baca Al-Fatihah rakaat pertama, salat Jumaat. Dia terkentut. Jangan dia tunggu sampai habis Jumaat tu. Dia kena keluar segera. Ambil wuduk, masuk segera, dia sempat dapat Jumaat tersebut. Ya. Kerana tak ada halangan lalu di hadapan saf bagi salat berjamaah. Bab yang berikutnya kata Syekh Idris, bab ma jaa fi karahiyatil mururi baina yaday al-musalli wallahu a'lam. Kita tangguh minggu hadapan insya-Allah. Tuan-tuan ada soalan? Ya, sila. Sunat kita tutup doa dengan selawat. Bahkan doa yang paling baik sekali apabila kita memulakan doa dengan selawat, kemudian kita baca selawat di pertengahan doa dan kita baca selawat di hujung doa. Itu yang terbaik. Tapi hukum dia sunat, bukan semestinya, bukan wajib. Wallahu a'lam. Kalau seseorang dia berdoa tanpa selawat, tak ada masalah. Kerana ada beberapa hadis dari Nabi yang menunjukkan tak ada selawat. Doa di antara duduk, di antara dua sujud, doa, tapi tak ada selawat. Rabbighfirli warhamni itu doa. Minta kan, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, kurniakan keampunan kepadaku. Warhamni, wahai Tuhanku, rahmatilah aku. Tak ada selawat. Demikian juga doa penghujung majlis. Yang sahabat bagi tahu Nabi jarang tinggal, iaitu Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi ataupun yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tak sebut Nabi berselawat. Demikian juga doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Nabi tak sebut juga selawat. Kan itu kata para ulama, siapa yang nak doa istikharah, dia tak semestinya berselawat, tapi kalau dia nak selawat juga tak mengapa. Dan ada pula doa Nabi ketika di bukit Safa dan Marwah, Nabi tak berselawat pula. Tapi Nabi tukar dengan tahlil, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nabi baca yang tu, kemudian Nabi doa. Kemudian Nabi selang-seli dengan tahlil tu. Nabi ulang banyak kali tahlil, tak ada selawat. Jadi sekalipun kita tak nafikan, pada asalnya doa yang paling baik sekali apabila diselang-selikan dengan selawat, tetapi bukan semestinya begitu. Dan kalau seorang dia berdoa tanpa selawat pun tak apa juga. Wallahu a'lam. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kerana doa yang paling baik ialah disertakan selawat di dalamnya. Begitulah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Ziarah wada. Tawaf. Ziarah wada. Wallahu a'lam. Soalan tentang ziarah wada. Siapa yang nak tinggal Madinah, dia pergi ziarah kubur Nabi, selamat tinggal macam tu. Dia buat apa? Wallahu alam, saya tak ada maklumat tentang perkara tu. Saya tak ada maklumat, tapi setakat yang kita belajar, setakat yang kita baca,
tak pernah baca lagi lah tentang ziarah wada'. Sesiapa yang hendak meninggalkan Madinah, dia pergi ke kubur Rasulullah, selamat tinggal, kekasihku apa semua, tak ada lah. Wallahu a'lam. Tak tahu kalau daripada sumber lain, kalau siapa yang nak buat benda tu, dia ada dalil dia, maka teruskan. Tapi kalau tak ada dalil, katakanlah seorang dia pergi atas kerana dia sendiri, dia rasa nak pergi bagi salam kat Rasulullah, tak ada masalah lah kan. Hanya sekadar ziarah, pergi ziarah kubur Rasulullah, tak ada masalah. Pergi bagi salam kat Rasulullah, tak ada masalah. Tapi untuk katakan benda tu dianjurkan, disunatkan, dia kena datangkan dalil. Kalau ada dalil, sila teruskan. Kalau tak ada dalil, maka jangan dikempen kepada orang lain. Kerana nanti kita bimbang, perkara itu dianggap, siapa tak buat nanti, dianggap dia melakukan kecacatan pada amalan umrah dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Sutra dengan? Sutra dengan darah. Najis ya. Dia berhenti. Atau kita mesti tengok dan kita mesti buang. Kalau yang dia tak mau tengok tu, dia tergoda. Wah, dia nak kena juga dia kan. Tak ada tempat nak dia nak ganti. Dia yang darah yang keluar tu dari belakang. Dan dalam disebut bila keluar tu dia agak najis. Najis. Yang ada darah yang kembali ketika semua mana darah yang keluar dia agak najis. Okey, ada 3 soalan kot. Yang pertama tentang sutra. Wallahu ta'ala alam, yang diharamkan orang lelaki pakai itu sutra yang betul-betul sutra, bukan sutra tiruan. Kalau sutra tiruan, dia bukan sutra. Tapi dipanggil sutra lah. Dipanggil sutra tapi dia bukan sutra. Yang diharamkan itu adalah sutra yang asli, bukan sutra tiruan. Kalau sutra tiruan, tak ada tegahan. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua tentang darah. Seorang yang pergi cucuk apa semua, lepas cucuk kita letak kapas atas tu, darah yang ada pada kapas tu terlampau sedikit, diberi kemaafan, tak ada masalah. Dia terus menunaikan salat dengan benda tu, tak ada masalah. Kerana darah yang sedikit, seperti kita baca tadi, darah yang ada pada pakaian yang sedikit tidak menjejaskan salat. Itu yang kedua. Tapi yang cabut gigi dah dihalat. Cabut gigi, dia bubuh dalam mulut lah. Boleh. Kata nak salat macam mana? Banyak tapi wallahu alam, kata takkan nak tunggu berhenti, bila pula nak berhenti tu, dia pun tak tahu, dia boleh salat. Kalau dia rasa macam darah tu terlampau banyak, dia nak perlu buang apa semua, dia tunggu selepas, dia tunggu sehingga darah tu kurang. Tapi kalau dia tunggu darah kurang-kurang, darah tak berhenti-berhenti, duk banyak keluar, dia solat dalam waktu. Dia kena solat di dalam waktu sekalipun darah tu berterusan keluar. Dia boleh melewatkan solat dan meninggalkan jemaah untuk memastikan dia solat dalam keadaan tak ada darah yang banyak dalam mulut dia. Apatah lagi dia perlu ludah dan seumpamanya. Kerana darah tu najis, dia tak boleh telan dengan sengaja. Benda-benda yang tak boleh nak kawal, itu diberi kemaafan. Tapi untuk dia telan, macam orang sebahagian masyarakat kita, kalau dia luka, dia pergi isap. Kan, dia masak di dapur, apa, siang-siang ikan, luka, dia pergi isap darah. Mana boleh, najis darah tu. Darah tu dihukum najis. Tak boleh isap darah kat tangan tu. Orang perempuan ni kadang-kadang kena ambil perhatian. Darah tu najis. Buat sesuatu supaya berhentikan darah tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Ada pula darah yang diisap, kadang-kadang dia menumpuk satu rawatan.
bisa tu kan. Bisa. Macam mana? Apa? Nak kedua dan bisa tu. Ha? Dia apa? Hisap buang, okey. Bukan hisap telan. Hisap tak apa, nak buang satu rawatan. Dia hisap buang, tak ada masalah. Itu sejenis rawatan lah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, derma darah. Boleh tak boleh? Majoriti, setahu saya majoriti semua ulama. Saya dah pernah dengar seorang dua tokoh dalam negara ni, tak payah sebut siapa dia. Dia kata tak boleh derma darah tu. Tu sebab tu saya kata majoriti. Seorang dua tokoh dalam negara Malaysia ni yang kata derma darah tak boleh. Saya pernah dengar dari mulut dia sendiri. Tapi majoriti kata boleh. Bahkan derma darah tu bukan termasuk dalam kategori makan darah. Derma tu kita pindah melalui urat. Bukan kita minum macam tu haram lah, tapi kita masukkan, kita buat keluar darah orang, masukkan di dalam badan kita, bukan melalui laluan makan dan minum. Ada orang sebut derma darah tu makan minum darah? Tak ada. Derma darah dia bukan makan dan minum. Maka dibenarkan, apatah lagi benda tu menjadi keperluan dan boleh menyelamatkan nyawa. Maka perkara itu tak ada masalah. Wallahu a'lam. Dan kita tak boleh samakan derma darah tu dengan minum darah apa, sama tak boleh sama. Kerana kita melakukan proses pemindahan. Sama juga kita buat pembedahan. Tukar apa? Tukar jantung. Boleh tak boleh? Boleh lah. Tapi kalau makan jantung orang haram. Tapi kita pindah daripada orang lain, kita pindah kepada badan orang lain. Tak termasuk dalam kategori makan dan minum yang diharamkan di dalam syarak. Tapi dia masuk dalam bab perubatan. Dia masuk bab berubat. Wallahu a'lam. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.